ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Nazir dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bertemu dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik, pada malam ini kita akan masuk pada bab yang menyatakan tentang tanda-tanda kiamat. Benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan umur dunia ini tinggal 1000 tahun lagi? Bab kecil dalam kitab ini. Itu tidak benar, kata Imam Ibn Katsir. Baik, kita kena ingat Imam Ibn Katsir ni hidup sekitar tahun 600 Hijrah, lebih kurang 500-600 Hijrah. Jadinya ketika zaman Imam Ibn Katsir, persoalan ni timbul, betul ke dunia ni umur dia 1000 tahun aja? Jadi kita hari ni dah hidup lebih daripada 1000 tahun Hijrah, dah 1400 tahun Hijrah. Maka kita boleh katakan bahawa sudah tentu penyataan ini tidak benar. Bahkan baginda Nabi SAW tidak pernah menentukan bila terjadinya kiamat. Adapun berita yang disebarkan oleh orang ramai bahawa Rasulullah SAW menyebut bahawa tak akan lebih daripada 1000 tahun tinggal dalam kuburnya, itu tidak ada dasar. Jadi Al-Imam Ibn Katsir kata, di zaman dia ni ada orang yang menyebarkan cerita bahawa Rasulullah SAW tidak akan berada dalam makam dia lebih daripada 1000 tahun. Jadi kita hari ni kita dah boleh sebutlah bahawa cerita ni tak benar, kerana zaman kita hidup hari ni 1440 apa? 1445 tahun. Maknanya kita dah 1445 tahun, dah lebih 445 tahun daripada 1000 tahun, seperti mana yang Al-Imam Ibn Katsir nyatakan. Kerana apa? Kerana perkataan-perkataan itu tidak ada dasar, tidak ada asal usul, tak tahu datang daripada mana. Kadang-kadang benda-benda ni dia berlegar dalam masyarakat dan orang pun sebarkan. Kerana apa? Kerana daripada zaman dulu lagi orang suka dengar cerita yang pelik-pelik ni. Sebab itulah kita sebut bahawa salah satu sebab muncul hadis palsu kerana ada golongan qusas. Qusas ni adalah golongan penglipur lara. Dia suka cerita benda pelik-pelik yang bila orang dengar, kuliah dia akan ramai orang sebab cerita benda pelik. Tapi benda tersebut tidak ada asas. Samalah macam perkara ini, tidak ada asas yang menyebut bahawa Nabi SAW tidak akan tinggal dalam kubur lebih daripada 1000 tahun. Tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang muktamad. Tidak pernah kami dengar sama sekali dari kitab-kitab mabsutat, yakni kitab-kitab yang tebal, ataupun kitab-kitab mukhtasar, yakni kitab-kitab ringkasan. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih satu pun daripada Nabi SAW yang menyatakan bahawa baginda memberi batasan bila terjadi kiamat. Baginda SAW hanya menyebutkan sebahagian daripada tanda-tandanya sahaja, seperti yang akan kami terangkan nanti insya-Allah. Tidak ada satu dalil ataupun hadis daripada Nabi SAW yang Nabi sebut kiamat ni berlaku sekian. Tidak ada. Bermakna kalau ada orang yang buat kiraan, dia kata kiamat akan berlaku pada tahun sekian. Ini semua adalah suatu kiraan yang kita kata tidak berasas. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tak sebut. Kerana benda gaib ni, benda yang akan datang yang kita tak tahu, mesti datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya.
Kalau dua ni tak ada menceritakan tentang benda gaib, maka tak ada siapa yang boleh tahu tentang perkara-perkara gaib. Bila tarikh kiamat ni termasuk dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada siapa pun tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hatta malaikat Jibril alaihissalam yang tukang bawa wahyu turun jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril ni pun tidak tahu bila terjadi kiamat. Dalilnya adalah satu hadis yang dipanggil sebagai hadis Jibril. Satu hari hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar kata, "Zata yaumin iz tala alaina rajulun bayadus siyab shadidus sawadis sya'r." Sayyidina Umar kata, satu hari ada datang seorang lelaki, dia ini rambut hitam berkilat, baju putih bersih, la yura alaihi athru safr wa la ya'rifuhu minna ahad. Tak ada tanda-tanda dia ni musafir daripada tempat yang jauh, dan dia ni tak ada seorang pun daripada kami kenal. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Kemudian dia datang dekat, letak tangan atas paha Nabi, lutut dia bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni kan. Kemudian dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Kemudian Nabi pun jawablah 5 rukun Islam. Kemudian dia kata, "Sadaqta." Sayyidina Umar kata, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Bila Nabi jawab apa tu Islam, dia kata, "Kamu betul wahai Muhammad." Sayyidina Umar kata, "Pelik, dia tanya kemudian dia membetulkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut." Kemudian dia tanya tentang iman, kemudian dia tanya tentang ihsan. Kan yang ketiga. Ujung tu dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku bila kiamat. Nabi SAW jawab, "Ma mas'ulun anha bi'a'lami minas sa'il." Bukankah yang tanya ni lebih tahu daripada yang ditanya? Kata ulama, maksudnya Nabi SAW nak kata apa? Bukankah kita dua-dua tak tahu? Bila kiamat ni kita dua-dua tak tahu. Kau Jibril pun kau tak tahu, aku pun tak tahu bila kiamat. Kerana apa? Kiamat ni termasuk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya diketahui oleh Allah Taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad, bila kiamat? Katakanlah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakanlah sesungguhnya ia tarikh kiamat, bila kiamat tu termasuk dalam ilmu Tuhanku. Tak ada siapa yang tentukan kiamat melainkan illahu, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalil yang jelas bahawa tidak ada siapa pun yang tahu bila tarikh spesifik kiamat, bila anggaran waktu kiamat, bila tak ada siapa yang tahu, termasuklah Jibril dan termasuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk malaikat-malaikat yang menanggung arasy, yang duduk dekat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak ada siapa pun yang tahu. Allah Taala saja yang tahu. Jadinya kalau ada orang yang kata buat kiraan-kiraan kiamat begini, maknanya tuan-tuan boleh ambil selipar surau ni balik kat dia dah tuan. Benda ni merepek lah. Tak ada orang yang tahu bila kiamat. Nabi cuma menyebut tanda-tanda kiamat. Sebab tu bila Nabi SAW jawab, "Ma mas'ulun anha bi'a'lami minas sa'il." Bukankah kita dua-dua tak tahu? Kau pun tak tahu, aku pun tak tahu. Jibril kata, "Akhbirni an amaratiha." Kalau macam tu, cerita pada aku tanda-tanda dia. Ayat tu yang banyak hadis-hadis yang menyebut tanda-tanda kiamat, tanda kecil dan tanda besar. Kalau komplit semua ni, itu pun tak tahu bila kiamat terjadi. Adakah komplit tanda itu jadi kiamat, ataupun ada tempoh-tempoh tertentu barulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kiamat. Nanti kita akan bacalah panjang umur, kita akan tengok semua tanda-tanda kiamat yang kecil dan yang besar, tetapi tidak disebut sepenuhnya dalam kitab ni. Ada yang ada dalam kitab lain tidak disebut dalam kitab ni, dan ada yang hanya disebut dalam kitab ni yang besar-besar dan yang masyhur-masyhur saja. Banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok tanda kiamat daripada hadis-hadis yang lain, tuan-tuan akan temui yang kecil ni, tanda kiamat yang kecil ni, saya ingat mungkin lebih daripada 50 tanda yang kecil. Banyak. Sebab tu ada hadis 40 tanda kiamat tu kan, tapi sebenarnya ada lebih daripada 50 tanda-tanda kecil kiamat. Yang ada yang tuan-tuan pernah dengar dan ada yang tuan-tuan tak pernah dengar. Antara tanda kiamat yang mungkin tuan-tuan tak pernah dengar adalah Nabi SAW sebut bahawa antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya pen, ramainya orang boleh membaca dan boleh menulis kan. Kenapa? Kerana zaman Nabi SAW bukan semua orang boleh baca, boleh menulis.
Bahkan kita kata bukan zaman Nabi. Tok kita yang hidup tak sampai 100 tahun dulu pun tak erti baca, tak erti menulis kan. Maknanya 100 tahun dulu bukan semua orang erti baca, erti menulis. Bila makin lama makin moden, menulis, membaca ni satu benda biasa. Kalau orang tak boleh baca, dia satu benda yang pelik. Kalau dulu mungkin 100 tahun dulu orang boleh membaca tu, dia ada satu kelebihan lah, dia hebat. Tapi zaman sekarang kalau orang tak boleh baca, kita kata pelik, dia ni tak boleh baca. Jadi ini salah satu daripada tanda kiamat kecil. Banyak lah tuan-tuan, macam-macam kita sebutnya. Tapi kita akan tengok tanda-tanda yang disebut dalam kitab ni satu persatu nanti. Baik, ini berkaitan dengan tarikh kiamat. Tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, berita tentang munculnya api di tanah Hijaz menyinari leher unta di Busra di Syam. Busra di Syam di Syria, Basrah di Iraq. Dia lebih kurang. Bursa di Turki, Busan di Korea. Bunyi lebih kurang sama tapi dia lain-lain kan. Busra di Syria, Basrah di Iraq. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahawa perawi hadis ni Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepadaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Kiamat tidak akan terjadi sebelum munculnya api dari tanah Hijaz yang menyinari leher unta di Busra. Maknanya apa Nabi SAW sebut ni, dia bukan maksud yang kiasan, dia adalah maksud hakiki. Nabi kata akan berlaku salah satu daripada tanda kecil kiamat. Ni tanda kecil kiamat. Nabi kata apa dia? Akan keluar api daripada tanah Hijaz. Hijaz ni hari ni kita boleh kata dia Saudi lah hari ni. Tu Hijaz. Dan cahaya daripada api tu boleh menerangi unta-unta yang ada dekat padang pasir dekat Busra, dekat Syria. Mana jauh boleh nampak unta kat padang pasir. Dulu kan gelap, jadi bila cahaya menyala daripada jauh, unta-unta yang duduk dalam kawasan gelap ni, leher dia mula kelihatan kerana cerahnya cahaya tersebut. Tapi jauhlah daripada Hijaz sampai ke kawasan Syria. Kalau tuan-tuan tengok peta, mana kawasan Hijaz? Hijaz tu Mekah, Madinah, dan sampailah dekat kawasan hari ini, dulu dipanggil Najad, hari ini kawasan dekat-dekat dengan Riyadh, kawasan-kawasan dekat atas tu. Kemudian atas tu dah mula masuk ke kawasan Syam, Jordan, atas tu baru Syria, jauh. Baik, adakah perkara ni telah berlaku? Dia telah berlaku. Bila? Di zaman Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan disebut dalam kitab-kitab sirah, Syekh Syihabuddin Abu Syamah, seorang pakar hadis dan ulama besar sirah pada zamannya, menyebutkan pada tahun 654 Hijrah, hari Jumaat 5 Jamadil Akhir, muncul api di wilayah Madinah di suatu lembah sepanjang 4 farsakh dan lebar 4 batu. Api itu melelehkan batu-batu karang bagaikan timah dan akhirnya berubah menjadi seperti arang hitam. Cahaya api itu menerangi para musafir yang melakukan perjalanan di malam hari sampai ke Taimah. Peristiwa itu berlaku selama sebulan. Kata ulama sirah Syekh Syihabuddin Abu Syamah, dia kata telah berlaku dah pada tahun 654 Hijrah. Ini waktu hidup Imam Nawawi rahimahullah. Pernah keluar satu api, dia istilah dia sebenarnya gunung berapi lah tuan, kalau kita ni lava daripada tanah telah keluar di Madinatul Munawwarah, dan cahaya daripadanya sangat terang, menyebabkan dan dia berlaku selama apa? Selama sebulan. Sebab tu tuan-tuan pergi Madinah ada Jabal Aswad kan. Begitu tuan-tuan pergi Madinah, Jabal Aswad ada bukit hitam. Bukit hitam tu lah bukit keluarnya gunung berapi di zaman Imam Nawawi 654 Hijrah. Dan berita itu masih tertanam dalam benak semua penduduk Madinah. Mereka membuat syair-syair berkenaan dengan kejadian itu. Syair-syair itu sudah kami sebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Sementara itu Qadil Qudat Sadruddin Ali bin Qasim Al-Hanafi, hakim agung di Damsyik,
menceritakan kepada kami dari ayahnya, Syekh Safiyuddin yang waktu itu menjadi ulama besar mazhab Hanafi di Busra, bahawa salah seorang badui yang tinggal di sekitar kota Busra melaporkan kepadanya pada pagi hari dari malam itu bahawa penduduk melihat leher unta nampak menyala di sinari api yang muncul dari Hijaz. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu betul-betul berlaku apabila orang-orang badui yang duduk dekat tengah padang pasir. Kan kita boleh bayang, zaman dulu dia bukan macam zaman sekarang. Zaman dulu dia tidak ada pencemaran cahaya, sebab orang dulu mana ada lampu-lampu macam gitu. Jadi kalau gelap tu gelap gelita. Lagi Arab-Arab badui yang duduk tengah padang pasir ni memang gelap gelita betul. Tapi pada malam tu mereka boleh nampak leher-leher unta mereka di tengah malam. Kerana apa? Kerana cahaya gunung berapi yang keluar daripada Madinatul Munawwarah. Ada seorang pakar geologi Mesir, nama dia Dr. Zaghlul Najjar. Dia masih hidup sampai ke hari ini. Dia pernah buat kajian bahawa Madinatul Munawwarah sebenarnya dia adalah salah satu tempat yang memang mempunyai laluan gunung berapi sebenarnya. Laluan gunung berapi di bawah Madinatul Munawwarah. Dan ada banyak kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi tempat letupan gunung berapi. Tetapi dia cuma berlaku satu saja di Madinatul Munawwarah, iaitulah seperti mana disebutkan oleh hadis yang kita baca tadi. Kerana apa dia tak jadi banyak letusan gunung berapi seperti di tempat lain, walaupun ianya merupakan laluan gunung berapi, kata Dr. Zaghlul Najjar? Kerana keberkatan bumi Madinatul Munawwarah itu sendirilah. Kalaulah penduduknya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah penduduk satu kampung itu, satu tempat itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut bahawa kami akan bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Bila bumi tersebut orang dia bertakwa, Allah Taala turunkan keberkatan. Bila datang keberkatan, bumi itu akan makmur. Bila berkat, tempat itu akan tenang, tidak akan ditimpa musibah. Tempat tersebut akan diberkati. Segala benda-benda yang baik banyak berlaku dekat tempat tersebut. Ini yang kita kata pentingnya untuk satu tempat itu kita jaga suasana dia. Jangan dicemari dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan walaupun tempat tu dari sudut sainsnya, dari sudut geografinya, mungkin tempat tu tempat yang berisiko gempa bumi, tempat yang berisiko gunung berapi, tsunami dan sebagainya. Tapi kalaulah tempat tersebut bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pasti akan memelihara penduduknya. Kalau tempat tersebut mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi pelbagai bencana yang berlaku ni disebabkan bukan sahaja Allah Ta'ala murka kepada kita, tetapi bumi yang menjadi tempat kita berpijak atas dia itu pun tak redha kita buat maksiat atasnya. Kerana bumi ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini sentiasa taat, yang mereka ni patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni tak rela diri mereka ini orang buat maksiat ke atasnya. Sebab tu nanti tuan-tuan baca hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa di mahsyar, tuan-tuan akan dapati antara yang jadi saksi atas muka bumi ni adalah bumi yang kita pijak ni. Kita berjalan pergi masjid, kita pergi berjalan pergi majlis ilmu, kita berjalan buat kebaikan, bumi ni akan jadi saksi di akhirat kelak. Dia kata, ya Allah, si fulan dan si fulan ni memang berjalan di atas aku, menggunakan aku, berpijak atas aku atas perkara-perkara kebaikan. Dia jalan kaki pergi masjid Allah, dia pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi saksi. Tapi kalau kita buat maksiat atas dia, maka tu yang berlaku musibah. Dan sebab itulah tuan-tuan, bila ada benda-benda yang tak elok berlaku dekat kawasan kita, dekat negeri kita, dekat negara kita, hendaklah kita tunjukkan bahawa kita tak setuju dengan perkara tersebut. Mencegah kemungkaran ni satu benda yang kita kena buat. Kenapa? Kerana kalau Allah Ta'ala turunkan bala atas perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita orang-orang yang baik, yang pergi surau, yang faham ilmu agama ni, kita biarlah, tak buat apa. Yang penting kita masih boleh buat amal ibadat, biarlah, tak apalah mereka nak buat begitu, tu hal-hal mereka. Tapi perkara tersebut perkara yang mengundang murka Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala turunkan bala, semua sekali akan kena. Dia tidak akan orang-orang tertentu saja kena. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau benda tu jadi, katakanlah ada orang yang buat satu benda yang Allah Ta'ala murka, kemudian Allah Ta'ala turunkan bala, semua sekali kena. Yang kena bala yang buat dosa, yang buat benda yang Allah Ta'ala murka tu kena, tu padanlah. Tapi yang baik-baik ni kena sebab apa juga? Dalam satu riwayat Nabi kata, kerana orang baik ni tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Keduanya Nabi jawab dalam riwayat, dalam hadis yang lain Nabi kata,
orang yang buat maksiat, yang kena ditimpa bala tu, itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala pada dia. Tetapi kalau orang-orang yang baik ni, kalau Allah Taala timpakan bala, dia terkena sekali, maka itu ujian bagi dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia, dan dia akan dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena jaga benda ni. Jadinya hadis yang kita baca ni, tanda kiamat yang ni dia telah berlaku, dan kebanyakan tanda kiamat yang kecil ni tuan-tuan, dia berlaku lah tuan-tuan. Kata Syekh Ali Jumaah, 9 hampir ke semua tanda kecil dan tanda sederhana kiamat komplit. Hampir ke semua tanda kecil dan tanda kiamat komplit. Daripada pembacaan saya, daripada saya mengajar ni, saya mungkin boleh sebut hanya ada beberapa lagi tanda kecil yang belum berlaku, yang jelas belum berlaku. Antara yang jelas adalah, nanti kita akan baca juga, belum muncul gunung emas kat Sungai Furat. Itu belum lagi, itu tanda kecil, belum berlaku lagi. Tapi nampak macam dah dekat nak berlaku, kerana Sungai Furat dah mula surut. Kemudian yang keduanya adalah munculnya Imam Mahdi. Kerana Imam Mahdi juga tanda kiamat yang kecil. Imam Mahdi tidak termasuk tanda 10 tanda besar kiamat. Kalau muncul dua tu komplit, tanda kecil dan tanda sederhana, maka tak lama akan muncullah tanda kiamat yang besar yang pertama, iaitulah munculnya Al-Masihu Dajjal. Okey. Kemudian kita tengok cerita-cerita Israiliyat tentang umur dunia. Cerita-cerita Israiliyat yang menetapkan berapa umur yang telah dilalui oleh dunia ini maupun bakinya, semuanya tidak berdasar. Bila kita sebut Israiliyat ini, Israiliyat ni adalah satu term, satu perkataan yang digunakan untuk menunjukkan satunya. Kenapa diguna Israiliyat? Israel ni Bani Israel lah, keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam, anak cucu dia, termasuklah orang Yahudi ni tadi. Baik, kenapa diguna nama Israel? Kerana Israel ni adalah mereka yang mahir dengan kitab. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani ni adalah orang yang mahir dengan kitab, sebab tu mereka digelar dengan ahli kitab. Cumanya mereka ni banyak mengajar juga benda-benda yang mengarut. Mereka banyak mengajar benda-benda yang mengarut. Ada yang betul, ada yang mengarut, dan yang mengarut ni pun banyak juga yang tidak ada asas. Sebab tu dalam bab, bila kita dengar sesuatu daripada ahli kitab, sahabat-sahabat bila dapat sesuatu, kadang-kadang dia dengar, ataupun ada sahabat-sahabat yang memang ada background dulu sebelum dia masuk Islam, dia memang seorang yang berpegang kepada ajaran Yahudi ataupun Nasrani, ahli kitab yang lama. Jadi bila dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, dulu waktu saya belajar gini-gini, dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil ataupun ahli kitab sebut begini-begini. Nabi SAW ajar kepada para sahabat, bila dengar sesuatu daripada ahli kitab, kita tak boleh iakan, kerana kita tak tahu cerita itu betul ataupun tidak, dan kita tak boleh nafikan, kerana boleh jadi cerita itu betul juga. Kenapa? Kerana kitab-kitab yang asal, Taurat dan Injil, adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila berlaku modifikasi dalam kitab tersebut, perubahan, tambahan ayat, pertukaran makna dan sebagainya, menyebabkan kita tak tahu mana kisah tu betul, mana kisah tu tidak. Kalau benda tu disebut dalam Taurat, juga disebut dalam Quran, maka kita kata benda tu betul lah, sebab Quran membenarkan dia. Quran sebut benda yang sama. Tapi kalau benda-benda tersebut tak tahu asal usul daripada mana, maka kita ambil pendekatan, kita tawakuf lah, kita tak no comment istilah dia. Kita pun tak tahu benda tu atau betul ataupun tidak. Melainkan ada perkara-perkara yang memang ada benda yang telah diterangkan oleh Nabi SAW. Jadi dalam bab mengenai baki umur dunia ni, banyak datang cerita daripada Israiliyat, banyak datang daripada sumber Israel. Kalau dulu waktu zaman kita susah nak kenal pasti cerita tu sahih ataupun tidak, zaman susah kita nak check hadis tu sahih ataupun tidak, sumber cerita daripada mana, dulu-dulu kita banyak dapat cerita-cerita yang pelik-pelik. Bahkan ada sebahagian daripada kitab-kitab tafsir juga mengambil cerita-cerita daripada Israiliyat juga, ada sebahagiannya. Sebab tu kadang-kadang tidak semua benda daripada kitab kita boleh jadikan hujah. Ada orang yang kata, ada disebut dalam kitab ni. Tidak semua benda. Kalau benda tu memang ada hujah, ada asar daripada sahabat, ada hadis daripada Nabi SAW, maka kita katakan boleh diterima. Tapi kalau benda tu ada tapi tak ada sumber daripada mana, maka benda-benda tersebut kita kena tawakuf, letak tepi. Banyak tuan-tuan kalau dalam cerita kita ni, contoh kita kata, contoh disebut tentang nama kita sebut tentang nama Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ni tidak disebut dalam hadis nama dia secara terang. Ataupun kisah yang menyebut tentang Nabi Yusuf
berkahwin dengan Zulaikha. Cerita ni pun tak ada asas juga tuan-tuan. Cerita ni tidak asas. Cerita ni datang daripada sumber Israeliat juga. Banyak sebenarnya benda-benda yang dalam masyarakat kita dia tersebar, tapi benda tu dia tidak ada datang daripada sumber Islam, datang dari sumber-sumber yang lain. Yang tu kita kena hati-hati. Kalau benda tu sekadar cerita biasa dan dia tidak melibatkan akidah, maka kita kata okey jugalah kita dengar. Tapi kalau benda-benda tu menyebabkan pegangan akidah, maka kita tak boleh nak ambil, kerana benda tersebut tidak ada hujah yang kuat daripada Islam. Demikian juga tidak ada yang mengetahui sudah berapa lama zaman yang telah berlalu. Tak ada orang pun tahu. Kajian sains hari ini hanya boleh menganggarkan saja berapa ratus juta tahun, berapa bilion tahun bumi sudah ada, boleh anggarkan saja. Tapi untuk tepat berapa lama dunia ni dah ada, kita tak tahu. Kerana apa? Kerana sentiasa ada penemuan-penemuan baru tentang usia dunia ni. Dulu kalau tak silap saya, orang jumpa tengkorak manusia paling lama 250,000 tahun dekat Jabal Ar-Hud, dekat Maghribi, kat Morocco. Lepas tu ada penemuan baru lagi. Ada penemuan baru 350,000 tahun, ada penemuan lagi 400,000 tahun. Jadi kita pun tak tahu berapa lama usia dunia ni. Itu yang kita tak kira lagi tentang dengan apa-apa yang benda-benda yang di luar pengetahuan kita. Sebab kita kalau dalam pengajian sejarah, dia ada dua sumber dia sejarah ni. Satu melalui manuskrip. Tuan-tuan, sejarah kita ni kan, kalau ada manuskrip, mana kita kata benda ni ada dicatat dalam manuskrip orang dulu tinggal kita. Tapi kalau tak ada manuskrip tu hilang, tak sampai ke kita, maka dia ada cara kedua, iaitu menggunakan kaedah arkeologi. Arkeologi ada bukti-bukti tertentu, mereka gali, pakar arkeologi gali, kemudian dapat ditentukan, kalau tulang tu dapat ditentukan jantina dia, orang ni keturunan daripada mana, DNA dia dapat ditengok lagi, dan melalui kaedah carbon dated dia boleh tahu tulang ni ada berapa lama. Yang tu je dua. Kita kalau bagi sejarah lah kan. Tapi kalau tak ada dua tu, kita pun tak tahu benda tu datang daripada mana. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi muzium, saya ni antara orang yang minat pergi muzium. Ada orang pergi muzium, dia akan menguap kan, dia tengok boring. Lepas tu saya suka pergi muzium sebab kita tengok, kadang-kadang ada catatan-catatan yang muzium ditulis bahawa ada waktu yang hilang, tak tahu mana. Ada di antara satu, contohnya daripada satu sultan ke satu sultan ni, dia ada tempoh beberapa ratus tahun hilang. Hilang ni boleh disebabkan manuskrip tak ada, catatan arkeologi pun tak dibuat lagi, jadinya tak tahu apa cerita sebenar. Jadi sama jugalah, lagilah berkaitan dengan umur dunia ni, lagilah kita tak tahu. Sebab tu ada kan Mat Saleh, dia ada selain daripada Old Testament, New Testament, Taurat dan Injil, mereka percaya ada satu lagi, dia panggil Book of Enoch. Book of Enoch ni adalah, kalau ikut kata ni, adalah apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Idris alaihissalam. Tapi benda tu mana ada sekarang? Nabi Idris ni, Adam Idris, Nabi kedua. Siapa boleh kata benda tu ada sampai ke hari ni dipelihara? Tidak ada. Dan tak tahu benda tu datang sumber daripada mana. Bible yang mereka pegang ni, Taurat yang mereka pegang pun berlaku kecelaruan yang banyak, apatah lagi benda-benda yang lama. Ini di luar pengetahuan daripada kita. Begitu juga catatan-catatan yang ada dalam kitab-kitab Bani Israel dan para ahli kitab yang membuat batasan berapa ribu atau berapa ratus tahun umur dunia ini, semuanya tidak ada sumber. Bahkan tidak sedikit ulama yang menyatakan kekeliruan dan kebatilan mereka dalam persoalan ini. Dalam kitab-kitab Bani Israel ada tulis anggaran-anggaran bila kiamat. Dan memang kalau tuan-tuan baca karangan-karangan ulama, ada di antara sebahagian kecil, sangat kecil ulama yang dia ada sedikit influence, terpengaruh dengan sumber-sumber daripada ahli kitab ni. Dia ada menyatakan, adalah, saya tak sebutlah nama ulama-ulama dekat sini, tapi ada yang membuat kiraan tahun berapa-berapa bila kiamat. Antara yang masyhur adalah yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Imam Ibn Rajab Al-Hambali ni seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Level dia dalam mazhab Hambali sama macam Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Mana besar, bukan jalan-jalan dia ni. Dia ada buat kajian dia, tapi ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buat kajian ni pun bukan jangan-jangan orang lah. Ini ulama besar, dan dia pun bukan buat dekat kedai kopi sembang. Ulama-ulama ni daripada kitab, dia tengok rujukan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali ada menyebut bahawa umur
umur sama ada umur umat Nabi Muhammad ataupun umur dunia, saya tak ingat. Dia sebut bahawa tidak akan lebih 1400 tahun, tapi tak akan lebih 1500 tahun hijrah. Ini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ada sebut. Ni saya kata ada minoriti ulama, sangat sedikit ulama yang ada buat calculation macam ni. Tetapi itu pun kita kata kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kata ikut Imam Ibn Rajab Al-Hanbali punya kiraan tu, lebih 1400 hijrah. Dia kata umat Nabi Muhammad akan lebih 1400 hijrah, tapi tak akan lebih 1500 hijrah. Ni bukan kiamat, ni umur umat Nabi Muhammad. Kerana umat Nabi Muhammad ni kan akan ditamatkan dengan datangnya angin lembut daripada Yaman. Hadis sahih tuan-tuan. Datang angin lembut daripada Yaman akan mematikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi habis, yang beriman ni akan habis, tinggal yang kafir, mereka ni lah yang akan berhadapan dengan kiamat. La taqumu sa'ah ala syirarin nas. Tidak akan berlaku kiamat kecuali atas sejahat-jahat manusia. Tidak akan berlaku kiamat selagi ada orang sebut Allah Allah. Bila tak ada orang sebut Allah Allah, tak ada orang beriman, maka akan berlaku kiamat. Jadi umur umat Nabi Muhammad yang beriman ni, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, dia tak akan lebih 1500 hijrah. Ini ijtihad dia lah, dia ijtihadi semata-mata. Dia tidak ada nas yang menyokong pernyataan tersebut. Ini cuma ijtihadi dia. Tapi kalau kita kata tidak sampai 500 hijrah, 1500 hijrah, sekarang 1445. Maknanya kalau tuan-tuan ikut kiraan tu, tak sampai 600 tahun lagi tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan ikuti hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan akhir zaman dengan tanda-tanda dia. Kalau tuan-tuan tanya saya pun, kita memang betul-betul kat ujung ni. Memang betul kat ujung. Jadinya kalau lah Imam Ibn Rajab Al-Hanbali buat kiraan begitu kan, saya kata dia mungkinlah hampir tepat dengan apa yang akan berlaku kan. Sebab memang kita duduk kat ujung dunia. Kalau tuan-tuan kata kita sekarang ni 1445 pun dah macam-macam benda, tanda-tanda kiamat yang saya sebut tadi tu pun hampir sempurna, tinggal beberapa saja lagi tak sempurna. Tuan-tuan rasa lagi 600 tahun? 600 tahun lagi memang komplit lah tuan-tuan kan. Memang komplit lah, lebih kurang macam tu. Apa pun kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak tahu. Baik, firman Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Orang-orang kafir bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Zaman Nabi SAW, orang kafir selalu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, bila kiamat? Wahai Muhammad, bila kiamat? Kamu kata akan berlaku kiamat, bila kiamat? Bahkan orang Arab Badui pun banyak tanya kepada Nabi SAW. Sebab tu hadis-hadis berkenaan kiamat ni, tuan-tuan akan dapati banyak ditanya oleh Badui. Dia tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Ya Rasulullah, bila kiamat? Maknanya ketika zaman Nabi diutus pun, orang dah mula tanya bila kiamat. Apatah lagi zaman kita ni, dah 1445 tahun, maka ramai lagi orang akan buat andaian tentang kiamat. Maka Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah SAW, kalau mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad, jawablah, siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Tak ada siapa. Engkau siapa nak tentukan bila kiamat? Kembalikan waktu bila kiamat ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita buat kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita atas dunia ni banyak sibuk buat kerja Allah. Kita buat kerja Allah. Buat kerja Allah ni apa? Kita hukum orang. Kita hukum orang. Dia ni confirm masuk neraka ni. Dia tengok punya perangai ni confirm. Dia kata confirm. Macam dia pegang catatan malaikat yang tukang masuk neraka orang. Tak boleh, kita tak tahu. Benda ni hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerja Allah Ta'ala. Boleh jadi ujung-ujung kita nampak orang tu hari ni dia melingkup teruk, tapi ujung-ujung Allah Ta'ala bagi hidayah, dia jadi lebih baik daripada kita. Boleh jadi macam tu. Jadi kita tak tahu benda-benda ni. Boleh jadi orang yang kita nampak teruk di sisi mata kita, tapi di pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia orang yang baik. Kerana benda ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lihat pada zahir, Allah Ta'ala lihat pada hati. Boleh jadi orang tu takwa dia lebih baik daripada kita. Takwa ni bukan letak dekat pakaian. Nabi kata at-taqwa hauna. Takwa ni letak dekat hati. Kadang-kadang ada orang tu pakai biasa je, dia pakai t-shirt, dia pakai macam biasa, tapi mungkin dia lebih bertakwa dalam bab agama lebih daripada orang yang pakai jubah. Kadang-kadang kan, lebih daripada orang yang mengaji agama pun kadang-kadang. Saya jumpa ramai orang-orang yang kita kata dia bukanlah orang yang ada background pengajian agama, tapi kita kata dia ni walaupun faham agama sikit-sikit, tapi kita tengok takwa dia lebih daripada kawan-kawan kita yang mengaji agama ni kadang-kadang. Tu kita kata takwa ni kita tak pada Allah Ta'ala, kita tak tahu. Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita buat kerja Allah.
kamu hanyalah memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Pada hari mereka melihat hari kiamat itu, mereka terasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu petang ataupun pagi. Kita rasa macam duduk dunia ni lama, tapi Allah Ta'ala sebut, bahkan banyak dalil-dalil yang menyebut bila kita berada di hari kiamat, terutama di mahsyar kelak, kita akan rasa bahawa hidup kat dunia ni kejap sangat. Sebab apa? Sebab mahsyar tu sendiri satu tempoh yang lama. Kita berdiri dekat mahsyar tu sendiri, ada hadis yang sahih yang panjang sebut bahawa kita berdiri kat mahsyar, kita bangkit daripada kubur kita akan berdiri kat mahsyar. Berdiri tu saja puluh ribu tahun. Berdiri tu saja, belum hisap lagi ni, belum start hisap lagi. Berdiri tu saja puluh ribu tahun. Kemudian akhirnya dalam hadis sebut manusia jumpa Nabi-Nabi, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa. Minta kepada Nabi-Nabi ni, boleh tak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, minta mulakan hisap. Kenapa? Kerana dah tunggu lama sangat. Bukan nak suruh masuk syurga tu, nak minta tolong mulakan hisap. Tapi Nabi-Nabi ni kata, aku tak berani nak tolong, aku tak berani nak cakap dengan Allah Ta'ala, kerana hari ni Allah Ta'ala berada dalam keadaan murka. Yang syafaat dia diterima pada hari tersebut, yang menyebabkan hisap dimulakan lepas berpuluh ribu tahun kita berdiri kat mahsyar, adalah kerana Nabi SAW syafaat uzma, syafaat besar dia diterima, maka Allah Ta'ala mulakan hisap. Jadi disebabkan kita berdiri kat mahsyar tu sendiri, berdiri tunggu hisap tu sendiri dah puluh ribu tahun, menyebabkan bila kita kenang balik hidup atas dunia, itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata bahawa ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Kita rasa macam hidup atas dunia ni kejap je, seperti di waktu pagi ataupun waktu petang. Dalam ayat lain menyebut yauman aw ba'da yaum. Kita akan rasa macam satu hari hidup atas dunia ni, ataupun setengah hari je hidup atas dunia ni, kerana kita dah merasai waktu yang lama. Tuan-tuan, atas dunia memang kejap, tuan-tuan. Kita kelak habis tahun ni, tuan-tuan, kita duduk awal tahun kan, kejap lagi kita dah hujung tahun dah. Hujung tahun, awal tahun balik, hujung tahun. Uban yang buat kita makin tambah, kulit kita makin tambah garisan, anak kita makin besar, kita makin tua. Kejap je. Kemudian bila akhirat, kita akan rasa dunia ni kejap. Baik, tuan-tuan dan puan muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, tadi bila kita baca ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan manusia ni bila berada di hari kiamat, terutama di mahsyar, dia akan merasakan bahawa hidup dekat dunia ni pendek. Dan kita pun atas dunia ni kita dapat rasakan bahawa masa bergerak sangat laju, dan hidup kita dekat atas dunia ni tak lama pun. Dan yang lebih kita mengerikan lah, kita tak tahu berapa lama kita hidup atas dunia. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan umur dia panjang sampai 60, 70, 80, ada yang sampai 90. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala tak berikan umur dia panjang, 40, ada yang 30, ada yang 20 telah meninggal dunia. Jadi kita kata bila dekat akhirat nanti, pada hari penyesalan, salah satu nama hari mahsyar adalah Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Kenapa menyesal? Kerana kita tidak menggunakan peluang umur yang Allah Ta'ala beri ke atas dunia ni untuk membuat ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua faham kita hidup ni dalam keadaan sibuk kan. Tuan-tuan, kita boleh datang maghrib isyak solat berjamaah dekat masjid ni pun syukur tuan-tuan. Kerana ada orang yang datang sembahyang berjamaah pun tak boleh datang, maghrib isyak subuh tak boleh datang, batang hidung pun tak nampak langsung. Ada yang datang sembahyang Jumaat je, ada yang lagi dahsyat sembahyang raya je datang. Itu pun dia datang waktu khutbah. Dia ingat cantik, belum sembahyang lagi, khutbah sembahyang raya. Dia ingat macam sembahyang Jumaat, padahal orang khutbah sembahyang raya ni dah habis lepas sembahyang kan. Jadi kita ni tuan-tuan, dalam keadaan kita sibuk, kita kerja apa semua ni, tuan-tuan pun sibuk juga. Jangan biar hari kita berlalu tanpa ada amal soleh yang kita buat. Sikit pun tak apa. Bukan kita suruh setiap hari kita kena khatam Quran sekali macam Imam Syafi'i. Bukan suruh kita sampai tahajud bengkak kaki macam Nabi SAW. Bukan suruh kita puasa setiap hari. Bukan kita suruh sedekah macam Sayyidina Abu Bakar sampai habis semua harta kita. Tak, tuan-tuan, kita buat sikit-sikit tanpa istiqamah. Tuan-tuan mampu tahajud satu hari 2 rakaat, silakan, istiqamah 2 rakaat. Tuan-tuan mampu baca Quran satu hari 1 muka surat, 2 muka surat, silakan, janji baca setiap hari. Tuan-tuan mampu sedekah satu hari RM1, RM2, silakan, istiqamah sedekah RM1, RM2 setiap hari. Yang penting hari kita berlalu, benda wajib kita buat. Tapi yang kecil-kecil ni ada. Kecil-kecil ni kita ambil bekalan sikit. Mudah-mudahan dekat akhirat nanti adalah sikit bekalan kita dekat sana. Yang kita risaunya umur berlalu,
Wajib buat, ada yang wajib tak buat lagi bahaya. Wajib dia buat, tapi yang lain-lain dia tak sempat. Kita risau, takut tiba-tiba sampai umur kita dan kita menyesal kerana tak ada benda kecil-kecil yang kita sempat bawa ni. Amal sikit-sikit, duk majlis ilmu sikit-sikit, sedekah sikit-sikit kan, bawa sikit-sikit tuan-tuan. Baik, sikit lagi Imam Ibn Katsir kata, ayat-ayat maupun hadis-hadis yang lain tentang hari kiamat masih banyak sekali. Yang pasti kiamat itu sudah dekat, itu confirm. Bila kiamat kita tak tahu, tapi kiamat dekat itu confirm. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Bila telah terbelah bulan zaman Nabi SAW, mukjizat tu tanda kiamat dah sangat dekat. Kemudian satu hadis Nabi SAW sebut, hadis riwayat Imam Muslim, bu'istu ana was-sa'ah kahatain, aku diutus dengan hari kiamat jarak seperti dua jari ni. Kemudian Nabi menjarakkan sedikit. Nabi kata, aku diutuskan dengan kiamat macam ni punya dekat. Kenapa? Kerana Nabi itu sendiri Nabi yang terakhir dah, last tak ada Nabi lepas ni. Jadi Nabi itu Nabi terakhir, diutuskan Nabi Muhammad tu, kata para ulama, telah menjadi tanda kiamat, telah dekat. Nabi kata dengan kiamat macam ni. Tuan-tuan, kalau Nabi kata ketika 1400 dulu, tahun dulu, Nabi, aku diutuskan dengan kiamat macam gini, tuan-tuan rasa hari ni dapat macam mana? Mungkin dah nak melekat dah agaknya kan, dekat dengan kiamat. Kemudian dalam satu riwayat Nabi SAW sebut bahawa in kadat la tasbiquni, sesungguhnya kiamat itu semakin hampir sahaja mendahului aku. Nabi nak bagi perumpamaan kiasan, dan Nabi nak kata dekatnya kiamat dengan aku ni, hampir-hampir saja kiamat dulu baru aku diutuskan. Bukanlah maksud Nabi begitu, tapi nak bagi perumpamaan hampir-hampir dekat dengan kiamat aku ni, macam saling mendahului di antara semua lain, macam berlumba-lumba aku diutuskan dengan kiamat berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibn Katsir, ini menunjukkan betapa demikian dekatnya hari kiamat dibandingkan umur dunia yang sudah lewat. Dunia ni berada dekat betul-betul menghujung. Kita pun tahu dunia ni sekarang memang betul-betul dah tua. Climate change kan, tuan-tuan yang ikuti perkembangan dunia, climate change kita ni satu keadaan yang sangat merisaukan. Kalau tuan-tuan tengok keadaan-keadaan kawasan dekat kutub utara dan kutub selatan, tuan-tuan boleh tengok kawasan yang gambar 100 tahun dulu tempat tu gunung-gunung ais, sekarang tempat tu dah nampak batu-batu dia, gunung-gunung ais tu dah mula hilang. Laut pun mula makin saintis buat kajian, makin kurang masin dia. Sebab apa? Sebab ais-ais ni dah mula cair, air naik, air laut mula meningkat. Dunia pun dah tak ikut musim dia. Dulu kita boleh agak musim tengkujuh ni sekitar hujung tahun. Sekarang ni musim banjir tak kira dah tuan-tuan kan, bila-bila masa. Lagi-lagi kita duduk Selangor ni kan, korang tiba-tiba sangkut kat Shah Alam, sangkut kat highway, bila-bila masa hujan. Dulu kita makan durian ada waktu-waktu dia. Sekarang durian macam sepanjang tahun ada durian kan. Tuan-tuan pergi mana-mana aja durian. Dunia sekarang dia dah jadi pening lah dunia sekarang ni. Sebab apa? Sebab dah berada dekat hujung-hujung dia. Tinggal belum berlaku perkara-perkara yang pelik-pelik, tinggal belum matahari naik ikut barat dan sebagainya je lagi. Tapi daripada benda-benda yang lain, kalau tuan-tuan ikut kajian-kajian ahli-ahli sains, ahli-ahli sains ni risau tuan-tuan dengan dunia ni. Tu yang ada kalau dekat Amerika Syarikat, ada geng-geng yang kaya-kaya ni, mereka beli bunker World War II. Bunker ni bukan tua bunker tu apa? Apa dalam bahasa Melayu? Bunker ni apa? Macam kan dulu dia macam silo, macam bunker. Kalau bom jatuh dia tak kena. Kubu. Di kubu ni ada yang dalam. Jadi zaman World War II dulu, bunker ni dah ditinggalkan. Ada syarikat-syarikat yang buat rumah dengan bekalan air, dengan bekalan tu boleh hidup selama beberapa tahun dalam tu. Ada orang kaya-kaya beli tempat tu. Kenapa mereka beli tempat tu tuan? Kerana mereka tahu dunia ni ada orang-orang geng-geng saintis dah mula buat space exploration. Ada, kerana itu dibuka sukarelawan. Siapa yang nak mula-mula duduk dekat Marikh kan? Mungkin ada orang dekat Taman Putera Perdana ni boleh apply lah kot. Boleh buka Taman Putera Perdana Marikh. Saya cawangan satu lagi. Ada kenapa ada benda ni dibuat tuan? Kenapa saintis-saintis ada buat benda pelik-pelik ni? Kerana dia tahu dunia ni tak lama lagi resources dia akan habis, sumber dia akan habis, kerosakan yang berlaku atas muka bumi ni tak akan dapat diselamat lagi, bumi ni akan hancur. Jadi nak tak nak dia pasti akan berlaku. Jadi geng-geng yang kaya ni, yang tak nak mati ni, dia pilih option benda lain. Sedangkan kalau berlaku kiamat, dia bukan dunia je yang hancur, alam ni akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada siapa yang selamat, semua akan dimatikan
termasuk semua malaikat. Yang akan kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita serta takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.